Kenapa dia tak keluar kat sini? Dengan saya lekat ni ya. Kejap. Okey. Kita restart balik ya. Saya type balik. Pian, tu yang malas nak tanya Okey, restart browser. Restart. Soalan. Okey dah. Okey dah. Terganga-ganga muka saya ni, Fikri. Okey, kita recap sikit kita ulang balik apa yang sebelum saya terganga tengok soalan Pian tadi kan. Pian tolong type balik Pian, semua soalan hilang tu Pian. Okey, jadi okey, apa yang kita dah cover? Yang pertama kita dah cover mengenai struktur asas dalam pasaran. Apabila kita bercakap mengenai trend adalah siri pergerakan. Bila anda tak nampak siri pergerakan di mana price buat macam ni dan dia macam ni, sekarang ni price berada dalam range. Ini range. Price berada dalam range, tak break high, tak break low. Jangan kata high low kat sini Dia kena break satu range. Itu adalah next time lah tanya. Apa, saya pun tak nampak soalan. Baru nak baca soalan Pian tadi, lepas tu saya dah ternganga lah balik Pian. Restart browser dah. Okey. Kita berada dalam range. Okey. Itu adalah asas dalam siri pergerakan, dalam trend. Nombor 2, kita dah cerita mengenai struktur motif. Struktur motif basic dia ada 3. 3 jenis, iaitu motif biasa, di mana kita ada wave 2 tak boleh bawah daripada wave 1. Wave 3 tak boleh paling pendek. Wave 4 tak boleh masuk 1. Itu basic dia. Wave 2 tak boleh bawah 1. Wave 4 tak boleh masuk 1. Wave 3 tak boleh paling pendek. Okey. Itu motif yang pertama. Yang kedua adalah motif dengan extension, di mana salah satu akan extend, sama ada wave 1, wave 3 ataupun wave 5 yang membawa kepada arah. Normally anda akan nampak wave 3 akan extend. Itu normal dia. Okey, di mana kiraan lekuk-lekuk dia instead of 5 dia jadi 9, dia jadi 13, dan pergerakan ini turut disokong oleh apa? RSI break. Bila anda nampak dalam-dalam ni 5, ni contoh dia. Bila anda nampak extension, okey, bila anda nampak 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kan ni jadi wave 3. Kalau kita nak lukiskan, itu jadi wave 3. Biasanya anda akan nampak kalau dia macam ni, dia cantik je kan. Kalau kita nak lukis, kita akan katakan kalau kita jangka itu motif. Ini 1, ini 2, macam ni 3. Boleh tak 3? Boleh. 4 dia kalau tak ni jadi motif biasa kan. Jadi macam ni. Kan boleh tak? Boleh. Itu cukup cerita motif dah boleh jadi wave 3. Kalau 4 dia macam ni. Untuk kita sebagai trader, anda tak akan yang ikut sesi saya, anda tak akan lukis itu sebagai habis. Kenapa? Inilah guna yang kita dah belajar ni. Kita tahu bahawa dia akan extend. Kalau dia tak sampai 100%, wave 3 ni tak sampai. Dan anda sedang lihat dekat sini. Maksud saya macam ni. Macam ni kan, dia tak sampai 100%. Benda pertama yang anda buat apabila ini berlaku, 1, 2, 3, dan dia masuk balik kepala 1 ni. Apa yang anda tahu pasal motif? Motif wave 4, ini 1, ini 2, dan kalau anda katakan ini 3, dia tak lengkap lagi, dan ini sebagai 4, dia dah masuk,
benda pertama yang anda akan buat, tak kisah dia wave 1 ke, wave 3 ke, wave 5, benda pertama yang anda buat, kalau dia tak sampai 1, kalau anda adalah mereka yang ikut sesi saya, apa yang anda buat? Anda akan extendkan dahulu. Anda tak akan kira hujung trend. Buat Adam je. Anda akan katakan bahawa ini bukan wave 3 dalam fraktal yang sama. Sobri, faham Sobri? Anda akan katakan ini adalah 1, ini adalah 2. Anda akan katakan macam tu dahulu. Dan ini adalah anda expect wave 3. Dan kalau dia masuk balik dalam ni. Sebab ingat, 2 kepada 3, 3 tak boleh diagonal. 3 tak boleh diagonal. Dia masuk balik macam ni. Tak apa. Saya pun faham. Sobri laju sangat tak, Sobri. Sabar, Sobri, sabar. 3 tak boleh diagonal. Maksud diagonal tu 4 tu masuk balik. Jadi kita akan extend lagi. 1 yang kecil. 2 yang kecil. Ingat, Elliott wave adalah untuk anda trend trading. Anda tak akan cuba mencari pucuk akar. Itu Elliott wave. Anda akan extend. Maksudnya kat sini dan extend lagi. Jadi 3. Kalau dia masuk balik 4, anda extend lagi kecil-kecil 1, 2. Anda extend. Maksudnya ini dalam struktur yang sama. Anda akan dapati chart saya banyak macam tu. Dan anda akan dapati RSI dia habis ni divergence, naik lagi break, turun, batalkan divergence. Itu kat situ. Itu extension. Itu benda yang kurang susah. Boleh Pian? Bahasa positif sikit ya. Bukan kurang susah. Dia kurang senang. Macam mana? Dia saya tak nak kata tidak. Dia kurang senang nak buat lah. Kurang senang. Tapi ini even anda seorang yang seorang yang dah lama buat Elliott wave, benda ni memang agak complicated yang atas tu. Tapi macam Pian dah tahu dah, yang anda nampak. Kalau anda tak gunakan RSI, anda tak gunakan stokastik, anda tak nampak benda tu. Kalau anda tak guna RSI, anda tak guna stokastik, anda hampir mustahil anda nak buat benda tu. Kalau anda cuma gunakan Elliott wave, hampir mustahil. Trik dia adalah guna channel. Guna channel pula. Guna channel dan guna ni lah. Guna RSI ataupun guna stokastik. Okey. Satu lagi. Kita tengah extend. Alang-alang kita cover benda ni. Kita tengah extend. Kita extend. Yes. Maksudnya tengah divergent. Nak habis tapian. Tu sebab dia. Satu, kita masih tunggu indeks ke bawah. Faham kan? Dia tak ada higher high. RSI tak ada higher high. Macam mana saya nak extend? Saya tak dapat nak buat di ke atas. RSI dia momentum tak ada. Dia nak naik pun segan kan. Biarpun dia mencanak macam ni, tapi tengok time frame besar, tak ada. Tak ada momentum. Momentum dia H1, 15 minit. Kita nak lukis macam mana? Daily pergi tekan dia ke bawah. Tak dapat. Itu sebab dia. Okey. Ada tengok RSI, macam ni, tiba-tiba kan, dia turun sikit macam ni,
Ini reset. Kalau anda nampak macam tu, katalah ada letak satu time frame besar punya macam ni, 2. Dan anda extend 1, 2. Anda extend lagi 1, 2. Anda extend lagi 1. Katalah ada extend. Tiba-tiba dia turun macam ni dan RSI dia macam ni. Apa yang anda buat? Dan time frame lagi besar dia masih ada 100% divergent. 100% punya level tak cecah lagi. Kita masih ada incomplete sequence. Apa yang akan anda buat? Anda akan alihkan 1 ni ke atas ni, 2 ni ke sini. Anda sedang habiskan 2. The moment RSI dia berakhir dengan cara dia berakhir dengan divergence, dan tiba-tiba dia reset ke bawah. Dia reset. The whole structure ni habis dan kita reset dalam time frame yang lebih besar, dalam fractal yang lebih besar. Itu yang cerita minyak tadi. Itu yang cerita minyak tadi. Faham? Itu yang cerita minyak tadi. Minyak boleh habis dan terus jatuh ke bawah. Minyak boleh habis dan jatuh ke bawah. Tapi there will be wave 2 dalam minyak. Dan itu membenarkan saham jatuh, CAT JPY jatuh. Membenarkan UCAT untuk naik. Dalam wave 2 intermediate. Kalau dia wave 2 minor, tak. CAT JPY cuma jatuh sikit, lepas tu naik balik. Okey? Trik dia adalah momentum. Jadi kita gunakan 2. Satu untuk lihat divergence, RSI. Dan yang satu lagi untuk tengok momentum. Dia punya snake dan dia punya reset. Itu adalah stokastik. Itu trik dia. Ya, ramai cuba buat. Benda yang tak mudah nak buat adalah benda ni. Ni yang benda paling susah, iaitu extension. Nombor 3 yang kita dah cover adalah kepada diagonal. Diagonal adalah movement macam ni. Diagonal cuma wujud dekat 2 tempat. Wave pertama ataupun wave ke-5. Ataupun dalam correction wave A ataupun wave C. Itu diagonal. Bentuk macam tu 5 wave. Okay. Hari ni kita cover mengenai korektif. Dia simple je. Korektif. Korektif terbagi kepada 2 kategori. Kategori pertama dikenali sebagai simple korektif. Simple korektif, di sinilah dia tak dapat, anda cuma masa korektif itulah yang anda kena guna market dynamic. Masa korektif itulah anda kena guna market dynamic. Apabila kita ada breakout certain level, higher high, lower low, then kemungkinan untuk dynamic bertukar. Masa kita masih ada extension. Dan itu adalah masanya untuk kita lihat sekali lagi market dynamic. Kalau dalam sideway, anda tanya saya, sekejap dia BN, sekejap dolar, sekejap yen, sekejap dolar, sekejap indeks. Saya pun lagi 15 minit anda tanya, dia tukar dynamic balik. Masa tengah sideway. Ya. Itu sebab dia sedang dalam time frame kecil. Ya. Jadi, 2 jenis untuk correction. Yang pertama adalah simple. Simple adalah 3 wave correction. Yang pertama, dalam simple kategori dikenali sebagai zigzag. Zigzag normally adalah satu correction yang dalam. Biasa berlaku dalam wave 2 ataupun B. Ini lazim untuk zigzag. Ditandakan dengan menggunakan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Ditandakan dengan A, B, dan C, ataupun W, X dan Y, tak kisah.
ataupun triangle dekat situ, tak kisah apa-apa jenis connector dekat sini ditandakan dengan B, dan seterusnya 1, 2, 3, 4 dan 5 ya, ditandakan dengan C. Okey, itu adalah untuk zigzag ataupun orang panggil dia structure A, B dan C lah. Itu normally ya. Jadi untuk nak kenal dia, yang pertama, sebab ini 5 wave, di sini kena ada divergence. Di sini kena ada divergence. Di sini pun kena ada divergence. Tapi kedua-dua ni tak perlu ada divergence. Dia tak perlu. Ya. RSI dia mungkin ada divergence, mungkin tak ada divergence. Satu red flag. Kalau kat sini 3 dengan 5 tak ada divergence. Tu bahaya. Kalau 3 dan 5 tak ada divergence, itu bahaya. Sebab ini mungkin baru 1, 2. Dan sebaliknya kita sedang melihat correction yang lebih besar. Ataupun kita sedang melihat apa? Kalau sini tak ada divergence, tapi dia memang anda nampak memang 5. Kalau cikgu tadika aku dulu silap ajar 5 nampak macam 3. Mungkinlah, tapi ni memang 5. Kalau itulah berlaku dan dia tak ada divergence, kemungkinan struktur ni bentuk apa? Saya tak pernah sebut benda ni. Ada sebut. Kemungkinan kalau sini tak ada divergence, biarpun dia 5. Dan anda tak dapat cara lain. Memang 5 bang. Memang 5. Lukis pergi dekat 1 minit. 1 saat punya cat pun 5. Memang tak dapat cara lain nak lukis dia. Itu adalah menandakan struktur apa yang mungkin terbentuk. Siapa boleh jawab? Pian kalau tengok balik anda punya recording mungkin akan tak tahulah Pian dah rekod ke tak waktu tu. Kalau dia tak ada divergence. Santi tahu tak kalau tak ada divergence? Ni tak ada dalam buku ni. Dalam buku saya ada. Nanti saya bagi tahu nanti dah tak lama. Come on V, pernah sebut V. Kalau dia tak ada lagi tu. V, kalau tak ada divergence. Musim tu saya tak online. Okey. Kalau tak ada divergence. Kalau anda dapati 5 wave tak ada divergence, tak ada cerita flag atau triangle, tak ada. Saya boleh cerita pasal pattern. Saya boleh cerita pasal crab, boleh cerita pasal apa lain. Tapi I'm not going to touch on that. Untuk kita ni, kita cerita pasal alien wave. Kalau dia tak ada divergence, seorang pun tak jawab betul ni. Kalau dia tak ada divergence, 5 wave berlaku, kemungkinan ini adalah, come on, bukan. Kalau dia correction, dan memang 5. Extension wave 3. Dia naik tu reset. Kalau ini reset 2 kan. Bukan WXY. Saya pernah sebut benda ni. Diagonal. Kadang-kadang 5 wave dia tak ada divergence. Tembak. Tembak terus. Wave A berakhir 5 wave. 5 wave dia tak ada divergence. Ini mungkin bukan A. Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tak ada divergence dekat ujung-ujung 5 wave dia. Pernah sebut kan benda ni? Aduh. Wave A besar. Wave A besar. Yes, wave A besar. Betul? Diagonal wave A besar. Anda tak dapat nak habiskan dia kat sini. Kan pernah sebut. Pernah sebut. Mana pernah tak pernah sebut? Okey. Sebab tu divergence tu penting. Kalau nampak 5 wave tapi tak ada divergence, jaga-jaga. Anda tak dapat tunggu C kat situ. 2, 3, 4, 5. Lepas tu B, lepas tu turun lagi. Okey?
Ah. Kan kita pernah sebut Santi. Cek balik your notes. Ingat part tak ada divergence, but jawapan dah lupa. Aduh. Okey, ni kat sini yang kita pernah sebut hari Isnin, hari Rabu, hari apa saya sebut, bila kita melihat kepada motif, melihat kepada motif, bila tak ada divergence, ini mungkin adalah diagonal. Nah, itu mungkin diagonal. Okey? Jadi ingat part tak ada divergence, sebab jawapan dah lupa. Okey, jadi kalau dia ada divergence cukup sifat, dan pastikan RSI dia, wave 3 punya RSI, ni adalah nota. Wave 3 punya RSI membatalkan wave 5 punya RSI. Wave 5 dalam A. Maksudnya kat sini. Ni Jadi RSI yang kat sini, RSI wave 3 kat sini, RSI wave 3 kena lebih rendah daripada RSI wave 5. Ni 5. Ni RSI dia membatalkan divergence. Dia divergence sekali pun tak apa. Cumanya yang 3 punya RSI ni kena batalkan ni. Saya tak tahu Nela. Nelly, saya punya chart anda boleh cek. Nanti tu jam berapa saya tak tahu. Chart saya anda boleh cek kan. Nanti tu bagi tahu saya bila. Saya pun tak dapat. Siapa yang dapat jawab nanti tu masih bila ni. Secara besarnya dekat daily, yes. Dolar seperti yang saya present pada awal tadi, kita ada GU yang tak habis. Kita ada UJ yang masih ke atas. So, kita masih ada structure dolar yang tak lengkap lagi. Sebab itu kita masih katakan dolar ke atas. Ataupun anda baru masuk. Gold tak trade. Siapa trade gold pada waktu ni memang pening. Sekejap naik, sekejap turun, sekejap pening, sekejap naik, sekejap turun. Gold kalau ada pun, kalau ke bawah saya lock. Kalau dia break ke atas, tunggu retracement, saya ni. M5 saya tak tahu. Tak dapat. Okey. So, yang ini kena batalkan. Yang ini kena batalkan. Okey. Itu adalah untuk apa? Untuk zigzag. Ini zigzag. Ingat ya, kalau dalam ni tak ada divergence, high probability anda sedang melihat 1, 2, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, A besar rupanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. B. Rupanya anda sedang melihat yang besar. Bila yang kecil kat sini, tak ada divergence. Jaga-jaga. Diagonal. Okey, jaga-jaga. Diagonal. Nelly, anda boleh tengok chart saya tahu kan? Jo, bagi link Jo. Chart saya ni anda boleh tengok semua ni. Minggu depan, anda boleh lihat trading view, tapi kita tak akan guna trading view dalam sesi ya. Tapi anda masih boleh tengok chart saya ni. Anda masih boleh tengok chart saya ni. Ya, Meli? Anda masih ada akses kepada chart ni semua. Kalau tanya structure, yes. Macam mana anda kata dolar, ada tak any structure sekarang ni menunjukkan dolar habis? Tak ada kan? Ambil panggil Zul dia, tak payah tuan-tuan. Panggil Zul dia. Tapi ingat dolar berada dalam zone resistance. Saya ada tulis satu artikel, saya letakkan dekat grup tu nanti. Truncated kita tak tahu, Pian. Truncated biasanya apabila nombor 1 truncated
truncated adalah normally bila tak ada divergence. Itu salah satu tanda truncated. 1, 2, 3, 4, 5 dan kita ingat dia melakukan A. Dan padahal kat sini semuanya tak ada divergence. Kalau anda dapati benda tu, mungkin tapi ada cuma trade dekat hujung. Ini boleh jadi apa? Itu boleh jadi apa? Kalau dia truncate, kalau ini dia boleh truncate dan naik ke atas terus. Siapa tahu yang ni? Fifi, ni paling simple lah kan. Kalau anda dapati tiba-tiba dan kita truncated. Kita sebenarnya tunggu bawah ni, tiba-tiba dia terus naik. Padahal sini ada 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Alamak, dia terus naik. Zul kata 5, 9, 13, 17. Apa 5, 9? 5 dia terus naik. Rakaman pian. Apa soalan? Apa sebab soalan Fifi tadi saya dah ada buat satu artikel. Thank you. Fifi punya soalan dalam grup tadi bagi satu idea untuk tulis WXY. Yes. Tapi W X Y X Z. Triple correction. Okey, kita melompat ni. Okey. Hai, kena ulang lah topik ni. Okey, ni adalah untuk zigzag. Kita dah masuk lebih dalam untuk zigzag. Nombor 2 adalah flat. Flat adalah struktur 3, 3 dan 5. 3, 3 dan 5. Dan kita sedang jangkakan untuk flat. Flat saya takkan lukis. Kecuali tak ada cara lain. Ini flat. Ini adalah struktur flat. A, B dan C. Di mana A ada 3 lekuk, B ada 3 lekuk, C ada 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nanti saya letakkan dalam ni. Majalah Forex Malaysia. Kita ada satu ruang yang XM sponsor dekat situ. Okay, nanti saya letakkan dalam grup. Okey. Ini adalah untuk CAD JPY. Yen Pay kita jangkakan dia tengah buat flat. A, B, sini kan 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh tak dia habis kat sini sebagai C? Boleh. Sini pun 5 wave. Dan dia tak sampai atas pun boleh. Ini kita gelarkan sebagai running flat. Tengok ni, ada 3. Ada 3 jenis flat. Flat tu payah. Flat tu benda yang paling payah nak trade. Ada 3 jenis flat. Mana flat ni? Ini adalah regular. Di mana yang atas ni dia tak langkau atas. Dan syarat dia 85.4. Yang kedua digelar sebagai expanded flat. Ini terlebih macam ini. Macam ini. Terlebih D ni. Kalau dia tak lebih, itu regular. Boleh tak dia terus turun daripada sini? Boleh. Itu digelar sebagai running flat. Itu pun flat. Ni running flat. Macam kat sini. Cuma terbalik lah. Saya terbalikkan chart ni lah. Bagi dia nampak terbalik. Terbalik. Dia tak sampai bawah ni. Lepas terus naik ke atas. Ini dalam ni kan 5 wave. Itu running flat. Sebelum saya terlupa, saya letak balik. Flat anda tak tahu dia habis kat sini ke, dia habis kat atas ke, tak tahu. Cara untuk tahu dia, anda kena letakkan dynamic. Jadi kalau anda katakan ini EJ nak jatuh, terus jatuh, anda kena tengok euro US dollar buat lower low, break. Then flat tu akan jadi lain. Faham tak? Dia habis. Ini jadi 2. Faham?
Ini flat. Kat sini pun running flat. Kalau sini tiba-tiba buat low. Nampak tak? Ini kita lukis flat ni. Ini pun sama. Jadi kalau tiba-tiba ini break ke bawah. EJ break ke bawah. Then sebab itu anda tak dapat cuba lukis satu chart. Lepas tu semua kat situ. Tak. Anda akan tengok benda-benda ni. Boleh? Nelly. Nampak? Panggil Zul dia, jangan tuan-tuan. Kalau nak panggil tuan, panggil Joe. Joe boleh panggil tuan. Dia bos saya. Dekat grup tu dia admin. Dia admin. Kan admin. Admin lah, Joe admin guys. Jadi kalau ini break ke bawah, dan EJ pun kita akan letakkan ke bawah. Selagi anda tak long dia sekarang, anda okey. Nampak? Saham mencanak-canak, YNP tak mencanak. Yang mencanak adalah CAT JPY, tapi dia dalam kawasan tu lagi tak break 1618. AUD JPY ke atas. Tak ada break 1618. Tak ada. Ini tak sampai pun. Tak sampai pun. 100% tak sampai. Ini pun tak sampai lagi. Lagilah ni yang besar lagi. Dah tak sampai lagi. Tak ada 1618. Lapar ni Jo. Okey. Itu adalah flat. Flat payah. Ini boleh habis. Boleh naik lagi. Boleh. Payah saya nak sebut. Dia nak naik ke nak turun. Ini boleh jadi 5 kan. 4, 5. Ataupun sini 3, 4, 5. Tak lagu hukum pun. Tengok dia tak bersilang kan. Lepas tu kita katakan ini 4 dan 5. Lepas tu dia habis. Apa pun CAT JPY ni dalam kawasan. Kenapa kita masih katakan dia ke atas lagi? Sebab UCAT. Sobri, faham kan Sobri? Sampai lekat kat kepala. Kalau dengar saya memang ulang. Bos Joe nak sign. Sia-sia je Joe. Sebab apa kita katakan ke bawah lagi? Sebab UCAT. Itu je sebab dia. Boleh tak dia trunket? Boleh. Boleh tak dia habis kat sini? Boleh. Kalau dia habis kat sini tak buat low, kita akan letakkan X ni kat sini. Balik kepada asal. Sobri sampai lekat kat kepala Sobri. Kalau tak faham pun sebab dia dah lekat kepala. Macam dia orang ni. Saya brainwash sampai lekat kat kepala. Tak nak faham pun dia diulang-ulang sampai faham. Okey. Tu flat. Okey, dan yang ketiga adalah triangle. Triangle ni simple. Dia cuma berlaku sama ada wave B ataupun wave 4. Wave 2 tak ada. Dan satu lagi adalah bila nampak triangle, dekat momentum oscillator RSI dia kena buat triangle juga. Dan saya tak trade dia, simple. Saya lukis triangle bila saya tak tahu. Simple je. Bila ada nampak saya lukis triangle, saya jujur katakan, dia nak turun ke naik saya tak tahu. Dia tak cukup info, chart tak cukup info. Saya tengah tunggu apa maklumat. Nampak ambil giliran. Itu triangle. Saya tak suka lukis triangle, tapi biasanya dia berlaku dekat YNP. Biasa bila kita ada movement besar berlaku dan lepas tu kita ada yang tidak menentu dalam pasaran. Itu adalah triangle. Nak naik lagi ke, nak turun lagi ke? Itu triangle. Macam yang anda nampak, saya sedang lukis untuk ni. Saya tak tahu dia nak buat apa, saya tak tahu. Saya jujur, kalau saya tak tahu, saya katakan tak tahu. Dia boleh naik lagi ke, dia turun lagi ke, saya tak tahu. Dia boleh naik kat sini. Kalau dia naik kat sini, wave 4 habis. Jadi yang lain-lain akan habis. Jadi kalau wave 4 untuk kalau dia break ke atas, wave 4 dia habis. Kenapa kita adakan triangle? Dekat daily lagi nampak lah kot. Lagi daily cantik sikit lah. Dekat dia punya indikator pun kena boleh buat triangle dalam sini. Dia tak ada yang mencanak-canak buat benda pelik-pelik. Dekat sini. Mana dia punya line? Sini nanti ya. Dia kena triangle.
Sini kena triangle juga. Sini pun kena triangle juga. Dalam ni. Kenapa tak nak keluar? Sini. Dia tak boleh keluar daripada situ. Tunggulah C. Ini saya lukis awal, saya tak tahu. Saya tak tahu. Dia boleh buat macam-macam kat situ. Saya tak ada cukup maklumat. Kalau nak tahu, macam UK 100 ni, saya tengok saham dia satu-satu tau. Jangan heran dengan saya. Saya tengok yang company yang dalam FTSE tu, saya tengok satu-satu. Tapi saya tak ada lukis. Some of them saya lukis lah. Tapi saya tengok. Saya tadakan yang 1, 2, 3. Saya tadakan sequence. Saya tak lukis Elliott Wave. Saya tadakan sequence je. Dia ada gila dia kat situ sikit. Bukan apa. Saya minat dengan benda ni. Ini adalah passion. Saya suka dia. Sebab bila anda buat dia dan anda nampak dan anda boleh gunakan untuk trading, puas hati tau. Dia puas hati. Kita pun kita trading seronok. Idea kita keluar. Dia jadi macam yang ni. Kalau dia tak jadi, kita tahu kenapa. Itu je. Itu yang best. Okay, jadi dekat RSI kena buat triangle juga. Next adalah kepada 2 tadi, ini flat. Dan yang ketiga adalah triangle. Okay, triangle adalah structure 3-3-3. Sebab ada 5-3-5, 3-3-3-3-3. Itu triangle. Okay. Last kali, minggu depan pun kita ceritakan macam mana nak guna semua info ni. Anda kena tahu basic structure dulu. Okay? Dan lama-lama, sebenarnya anda tak perlu lukis. Sekarang ni pun Rosdi, Pian, Joe, Fifi, Santi, Aisyah. I'm sure Aisyah around kan. Dan ramai lagi. Kalau tengok chart, anda automatik dah start mengira. Betul tak? Betul tak apa saya kata? Kalau anda tengok chart sekarang ni, kalau chart orang ke, chart anda sendiri ke, anda akan automatik dah start mengira dalam otak. Betul tak? Sobri akan sampai kat situ tak lama lagi. Kalau anda faham structure ni, anda tengok ni ABC ni, ini 1, 2, 3, 4, 5 dalam otak kita automatik. Betul tak? Dia sama macam gajah tadi lah. Tengok chart, anda start ni 1, 2, 3, 4. Anda tak terus fikir pasal high low kan? Dia auto kan fikir Tengok 1, 2, 3, 4. Ni belum ni. Nampak? Bila anda cukup buat dia, anda tak payah lukis Elliott Wave. Siapa suruh buat lukis Elliott Wave? Tengok structure. Anda akan automatik tengok structure. Oh, ni uptrend. Kat mana aku tengok incomplete? Boleh tak trade? Itu je. Tu dia. Anda tengok incomplete. Dan Fibonacci pun tak payah tarik dah sebenarnya. Kalau lama buat, anda tengok, oh ni tak complete. Tengok pun nampak. InsyaAllah Sobri. Bagi ulang-ulang sampai lekat. Boleh tengok yang lain-lain. Dia tengok chart. Dia dah mengira dalam otak. Itulah benda ni. Siapa suruh lukis satu-satu? Tapi mula-mula masa belajar tu lukis satu-satu. Kan? Masa mula-mula lah. Masa belajar. Masa belajar tu, masa kita tadika, nak kira nombor tu susah tau. Nak kira ABC itu susah. Sekarang ni letak dalam kepala dah. Tapi masa belajar mula-mula, susah. Saya ingat lagi cikgu tadika, besar dia punya ni. Kongkong dia. Dia tengok, dia punya tekuk. Kalau tengok saya, entah. Saya ni memang wanted ke sekolah tadika dulu. Ingat-ingat lupa lah. Ingat-ingat lupa. Duk jerit. After C is D. After C is D. Sekarang ni tak payahlah, dah dekat dah kan. After C is D. Saya ni sebenarnya tahu. Tapi suka nak kacau cikgu tu. Tak apa. Ingat lagi cerita masa kecil. Okey. Ini yang pertama tadi simple. Yang kedua adalah kompleks. Kompleks. Kompleks adalah basically bukannya kompleks apa. After C is X. Cikgu tu besar dia punya ni. Tengok kita hibur tengok. After C must complete apa?
Wave 2. Cikgu pun pening kepala apa benda budak ni cerita. Tengok RSI je. Kalau dia break RSI, itu adalah C dan buat wave 2. Ataupun wave 4 pun. Ataupun B. Okay. Kompleks. Kompleks basically gabungan. Gabungan 3 benda ni. 3 ni je anda nak tahu. 3 ni je anda nak tahu. Anda nak tahu zigzag, flat ataupun segitiga. Kompleks ada 2 jenis. Yang pertama adalah W, X dan Y. Maksudnya gabungan zigzag. Lepas tu zigzag naik dengan zigzag lagi ataupun flat ataupun apa. Tapi dia tak break. Lepas tu dia jatuh lagi buat low lagi. Ini dia punya connector. Dan dia buat low lagi. Anda akan ambil Fibo dan tunggu dekat 100%. Ni banyak berlaku dalam Forex. Ini struktur yang paling banyak, yang lazim, iaitu A, B, C, W. Ini adalah A, B, C balik X. W, X dah. Betul lah. A, B, C balik dan Y. Ini benda yang paling banyak dalam ni. Masalah dia adalah mengenal pasti benda ni. Tu masalah dia. Dekat buku, dekat lukis macam ni cantik lah kan. Tengok dekat chart, tengok dekat chart dia tak cantik macam tu. Tengok macam ni, X ni. Mana cantik? Tengok X ni. Mana macam saya lukis tadi kan. Dekat sini, dekat tu tadi cantik rupa dia. Oh, A, B, C. Seronok tengok kan. Tapi tengok betul dekat chart, mana rupa macam tu. Ni masalah nak kenal pasti benda ni. Nak mengenal pasti benda tu. Tu yang paling susah nak tengok. Cara dia adalah sekali lagi. Kita tengok ni apa ni? Ni FTSE. Sekali lagi, anda tengok dalam ni struktur dia. Kenapa konektor kita dekat X kat sini? Anda nampak benda ni? Ini full reset. Boleh? Itu tanpa momentum oscillator, anda tak akan dapat buat benda tu. Kalau anda cuma guna Elliott wave, support resistance. Tu ramai orang guna channel. Channel tak break pun. Anda kena gunakan ni. Satu lagi yang proprietary yang saya kongsikan awal tadi. Okey, adalah kepada 3 channel. 3 channel, 1, 2 dan 3. Itu adalah correction W. Lepas tu sini reset, sini connector. Lepas tu dalam selepas konektor, kita akan kira kepada dia punya lekuk-lekuk ni. Ni dalam matematik kecil. Kalau anda tengok 1, 2, 3, 4, 5. Macam mana tu? 5 minit lagi. Maksudnya dalam ni, kalau kita pergi kepada time frame yang lebih kecil, dia akan ada extension. Dia dipecahkan. Ni lukis lama ni. Nampak B dia pun lukis apa? Lukis guna color biru lain. Saya tak tahu kenapa biru ditukar jadi biru tua ni. Kalau ikut biru kita, biru muda ni dahulu kan. Tak apa. Itu pun ambil masa. Itu yang ini tadi Anda cuma dapat kenal pasti bila kita melakukan pian. Bila anda dapati bahawa instead of A, B, C, dia buat W, X dan Y. Itu guna dia. Instead of 3, dia buat 7. Instead of 7, dia buat 11. Instead of 11, dia buat 15. Kalau anda dapati bahawa yang pertama ni 3, yang kedua 5. Yang kedua tu adalah 7.
Kalau kita dapati sini adalah 1, 2 dan 3, senang kita nak tengok kan. Katalah kita dapati, contoh dapati A, B dan C, senang nak tengok. Lepas tu ada dapati X. Lepas tu kan, dekat sini, kenapa dia jadi 5? Anda kena pecahkan subwave dia. Instead of 3, kalau anda dapati kat sini ada 5, anda kena pecahkan dia kepada 7. Tu guna benda ni. Ni tak ada dalam mana-mana buku. Saya jamin anda tak jumpa dalam mana-mana buku. Kalau anda jumpa daripada siapa-siapa, itu saya yang kongsikan. Dekat Malaysia tak ada lagi. Ini pertama kali saya bagi tahu anda semua. Sebab saya baru saja ceritakan stokastik punya setting tadi kan. Ni je. Itu antara yang dalam dalam kandungan buku nantilah. Ya, bila anda dapati dia punya ni pun, kenapa dia 5 lekuk? 5 lekuk tu nombor motif. Kan, penggunaan RSI ni untuk kira stokastik tu untuk kira lekuk-lekuk kan. Lekuk dia bang 5. Kata kalau motif, kalau kolektif dia kena 3, 7. Sini tadi dapat 3. 1, 2, 3. Tapi tiba-tiba belakang ni 5. Anda bermaksud di sini instead of 3 jadi 7. Sebab itu kecil tadi kita ada pecahan. Itu sebenarnya untuk trader tak penting. Untuk trader anda nak tahu kat mana nak buy. Tapi kalau anda nak mendalam pasal elite wave, tu dia. Saya tak ada nampak benda tu mana-mana di dunia ni. Kalau ada, dia daripada saya. Kalau ada pun daripada saya. Ada seorang, dia ni saya pernah kongsikan few years ago, 2012 kat Filipin. Dia orang Filipin. Saya pernah kongsikan dia ni, trader dari Filipin. Kalau ada pun daripada saya. Dan saya izin kan. Anda semua nak kongsikan lepas ni lepas ni anda kongsi, saya tak kisah. Kalau tak, buat apa saya cerita ni. Itu adalah proprietary ya. Itu proprietary dalam ni. Saya tak buat nota dia, saya sebut. Okey. So dengan saya punya partner semua ni, saya bagi tahu dia orang. Kalau saya sebut tak salah kan? Tak salah. So tak salah. Satu ada benda yang saya tak dapat nak sebut semua. Hari ni dia orang kata sebut boleh, jangan buat nota. Sekali saya sebutkan semua. Okey. Tu yang benda pertama tadi kita kongsikan pasal benda tu, pasal apa? Pasal setting untuk stokastik tu. Register pattern. Yes, dia orang register. Bukan pattern. Dia orang register proprietary dia. Benda tu patented. Sebab tu dia orang bising bila saya kongsikan. Tapi saya sebut dan saya tak buat nota dia. So tak ada masalah. Terus kalau saya buat nota itu tak boleh. Jadi saya letakkan macam ni ya. Tak payah thank you dia orang. Dia orang tak suka saya buat benda ni. Dia orang tak suka nanti saya buat benda ni. Okey, jadi untuk WXY tadi dia adalah gabungannya ABC. Ni bentuk yang paling lazim anda tengok. Ni benda yang paling lazim betul dalam forex sideways, saham sama. Flat segitiga, double correction, WXY lagi. Jangan thank you dia orang. Thank you saya cukup. Dia orang tak suka saya buat benda ni. Dia orang nak tengok Spian punya YouTube. Dia tengok apa benda lah Zul kongsi. Alah, apa pun dia daripada saya. Saya tak ada dia orang pun, saya tak kisah. Tak ada apa-apa pun. Jangan bergantung kepada orang. Okey, W dan Y tak ada momentum divergence.
Itu antara. No problem. Thank you. Ya, dia tak suka. So, apa juga yang okey. Apa juga yang ni adalah some of it is patented. Tak kisah. Okey, kita dah habis masa W, X, Y, X, Z adalah basically gabungan tambah satu lagi. Dah ada 2 connector. Puas dia orang translate, betul? Satu saya tak kisah sangat. Jadi kita akan cover balik semua ni pada hari Isnin. Kita dah ambil masa Siti Wani ni, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, insyaAllah kita bersama lagi pada Isnin. Kita akan tengok penggunaan semua ni untuk market dynamic dalam instrumen dan hari Selasa. Jangan miss Isnin dan Selasa. Banyak yang saya kongsikan yang I hope dia membantu anda untuk memahami struktur market. Gunakan teknik anda, tapi fahamkan apa berlaku dalam chart. Okey, terima kasih semua. Selamat hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.